30 minit. 30. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur banyak-banyak kehadirat Allah Taala yang selalu memberikan peluang dan izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, pagi ini di Masjid Tuan Guru, Masjid Rusila Marang, kita dihimpunkan, diizinkan Allah berada dalam majlis ilmu yang telah diketuai, dipimpin oleh Tuan Guru Ayah Cik kita tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dulu kini selamanya dikira satu amal soleh lah di sisi Allah, yang kita harapkan sangat memberi kebaikan untuk hidup kita di dunia, insyaAllah menjadi saham dan modal kemenangan kita pada hari kita dibawa orang ramai bertemu dengan Allah yaumul mahsyar nanti, insyaAllah. Tahniahlah kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan Karnival Ilmu daripada kemarin Khamis dan hari ini Jumaat dengan pengisian slot yang banyak, yang berfaedah, yang bermanfaat. Saya ucapkan jutaan terima kasih jugalah kerana diberi peluang untuk bercakap beberapa minit pada pagi ini sempena Karnival Ilmu dengan fokus kepada ilmu pengetahuan kelebihan ilmu yang diberi tajuk saya suka mengaji. Orang Terengganu ni bila sebut mengaji tu fahamlah. Tapi kalau orang luar bila kita kata mengaji tu, dia kata mengaji Quran. Tak ngaji lagi. Tak ngaji lagi. Ngaji masa kecil-kecil itu tu. Dia ingat ke mengaji Quran. Mengaji maksudnya ialah belajarlah. Bila sebut saya suka mengaji, maksudnya saya suka belajar. Cuma kita kena perbetulkan sikit, bila kita sebut mengaji je, kita mindset kita nampak mengaji itu ilmu agama semata-mata. Itu salah sebenarnya. Mengaji itu maksudnya menuntut ilmu. Ilmu mana? Ilmu nafi', ilmu yang berguna. Ilmu berguna itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia, ilmu hisab, ilmu sains dan sebagainya, itu ilmu yang nafi', yang berguna. Ilmu akhirat, ilmu agama itulah pun ilmu yang berguna. Kita berhajat kepada dua-dua ilmu. Dua-dua ni kena mengaji. Kita cemerlang dalam akademik, kita cemerlang dengan ilmu agama. Man arada bid dunya fa alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i. Siapa yang nak cemerlang dalam dunia, dia kena ada ilmu. Wa man arada bil akhirah, siapa nak cemerlang di akhirat pun dia kena ada ilmu. Maka kenapa kita disuruh menuntut ilmu? Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, yang viral, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Menuntut, mencari ilmu agama itu ada satu kefarduan ke atas sekalian orang Islam, tak kira laki-laki, perempuan, tua dan muda. Kerana banyak sebab. Yang pertamanya, Allah tidak mahu kita ini melakukan ibadah dalam keadaan tidak betul. Tujuan yang seperti disebut oleh Tuan Guru tadi, wa ma khalaqul jin wal ins illa liya'budun. Allah kata, aku buatmu, aku ciptamu, jin dan manusia untuk menjadi hamba yang beribadah kepada aku. Maka jalannya ialah yang pertama, kita beribadah kepada Allah setelah kita kenal Allah. Lepas tu datanglah ilmu-ilmu pengetahuan, suruh kita kenal Tuhan yang kita sembah. Kemudian cara kita menyembah, iaitu beribadah kepada Allah, biarlah betul. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali sebut 4 perkara untuk kita sampai kepada Allah. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Kalau kita ada ilmu, kita kenal Allah. Bila kenal Allah, insya-Allah kita akan kenal diri kita. Sekarang ini manusia jadi teruk, macam-macam hal yang merosakkan kerana mereka tidak kenal diri mereka. Kenapa mereka tak kenal diri? Kerana mereka tak kenal Tuhan mereka itu. Kata Imam Nawawi, kalau kita belajar ilmu mengenal sifat Allah, maka kita akan kenal automatik sifat makhluk, sifat manusia. Man arafa rabbahu bil qudrah arafa nafsahu bid-dha'if. Barang siapa yang kenal Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuat, bersifat dengan kudrat, dengan kuasa, maka dia kenallah dirinya yang sangat lemah. Sebab tu kita sekarang ini kita tengok teruk benar keadaan.
umat yang berstatus sebagai Islam, khususnya di negara kita. Tengok keadaan Tok Guru lah, yang makinya, supohnya, caruk macam-macam pagi petang. Ini semua ni kerana ilmu. Nampak? Ilmu. Kerana ilmu. Kita tengok sekarang orang jadi dahsyat. Dulu seorang lah hamba Allah, dia kalau pagi Jumaat dia memang tak keluar, kelah mana tak pergi, dia akan datang hadir majlis ilmu Tok Guru di Rusila ni lah, dengan kitabnya, dengan dobeknya apa. Sekarang dia orang nombor 1 paling kuat, duduk maki hamun Tok Guru. Kerana apa? Kerana ilmu. Dia tak kenal diri dia. Bila tak kenal diri dia, dia akan jadi huru-hara. Nampak? Dengan ilmu kita akan jadi baik, Allah sayang kita. Dengan ilmu kita akan jadi jahat, Allah benci kita. Allah bila sayang dia bulan syurga, bila dia benci dia teruk dalam neraka. Ada seorang orang kulit hitam, dia kerja sapu-sapu masjid, bukan dapat gaji pun. Nabi duk perhatilah, dia suka bersih-bersih masjid. Kemudian tu dia tak ada. Nabi pun tanya, mana orang kulit hitam yang selalu sapu masjid? Sahabat kata, mati dah. Mati lama dah. Nabi kata, buat apa tak khabar kat aku? Nabi cakap Arab lah, matang hadis ni kita terjemuh Terengganu lah, jadi panjang cerita pula. Buat apa tak khabar ke kita, dia mati dah? Pergi tunjuk mana kubur dia. Orang pun bawa Rasulullah SAW pergi tunjuk kubur orang kulit hitam tu lah. Sini kubur dia. Nabi pun semayang atas kubur. Nampak? Semayang atas kubur lah, pasal tanam dah. Jadi nak khabar cerita ni, beberapa tahun lepas ayah cik kita semayang atas kubur. Ada kematian seseorang, pergi semayang atas kubur, 3 orang maksudnya. Ada orang ambil gambar post dalam Facebook. Dia gambar ayah cik semayang atas kubur. Komen yang pertama, ni ada orang sesat mana pula semayang atas kubur. Faham lagi? Mari komen yang kedua, aku tak pernah tengok lagi. Ingat ke tuan guru tak sesat? Rupa tuan guru sesat juga. Semayang atas kubur tu haram lah bagi dia. Kerana apa? Kerana ilmu. Kalau dia menghadiri majlis ilmu, duduk bersila di depan ulama, dia tak akan cakap gitu. Nampak lagi? Kerana jahil. Nampak? Kerana jahil. Al-jahlu aqrabu ilal kufri. Kejahilan itu membawa kepada kepupusan, membawa kepada kefakiran. Nampak? Termasuk pada kekufuran. Dengan sebab jahil. Penuh masuk ni. Sokong. Bahasanya semayang atau kubur ni ajaran sesat. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia diam. Macam tadilah guru menghasilkan buku Hidayah itu di sini. Masa mana? Masa Covid 2 tahun. Tak ada nak buat kerja, duduk di rumah tulis buku. Betul tak? Pasal apa? Kerana dia orang alim, menghasilkan buku. Kita bukan orang alim. Kita 2 tahun Covid menghasilkan anak. Mu beranak, aku beranak. Mu beranak, aku beranak. Untuk guru buat keluar buku, kita buat keluar baby. Bukan salah, tapi nak khabar kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah, adakah sama orang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Tidak sama sekali-kali. Nampak? Covid menghasilkan buku, kita menghasilkan baby sebanyak mungkin. Tapi benda tu tidak salah. Nak rakyat perbezaan. Bila alim dia lain. Sehingga tidur, alim bila tidur lebih baik pada kita ini mana beribadah. Tidur orang alim lebih baik pada beribadah orang jahil. Imam Hanbali selalu diceritakan anak dia kehebatan guru dia Imam Syafi'i. Dia kata guruku hebat. Sehingga Imam Hanbali menafsirkan sebuah hadis dalam Musnad Ahmad Hanbal, iaitu orang alim Quraisy, alimu Quraisyin yang la utibaqal ardi ilma. Ada satu hadis yang berbunyi, akan ada seorang alim bangsa Quraisy yang ilmunya penuh bumi. Kata Imam Hanbali, kemungkinan besar hadis ini ialah merujuk kepada Imam Syafi'i guru. Diceritakan anak dia. Jadi satu hari Imam Syafi'i mengambil keputusan untuk datang ziarah ke Iraq. Dulu dia duduk di Iraq, sekarang dah duduk di Mesir.
di hujung usianya dia nak melawat Iraq. Jadi murid dia Imam Hanbali di Iraq. Jadi kata Imam Hanbali, tuk guru aku Imam Syafi'i akan datang ke Baghdad dan dia akan singgah bermalam di rumah kita. Tidur rumah anak murid. Jadi anak murid dia kata, ni peluang besar boleh jumpa orang yang ilmu sepenuh bumi. Jadi dia malam tu Imam Syafi'i duduk dalam bilik, anak Imam Hanbali ni dia sekodeng, dia hitar, dia nak tengok berapa rakaat tahajud, banyak mana baca Quran, nak banyak mana ibadat. Pasal orang hebat ayah dia duduk cerita ni, faham? Jadi dia tengok 3 malam duduk terletang, duduk baring gitu. Imam Syafi'i duduk atas gerai baring gitu. Habis 3 malam baring pacar. Subuh bangun mandi, pergi masjid tu je. Jadi esok bila Imam Syafi'i dah balik, dia kata, ayah kita Imam Syafi'i dah hebat. Pasal 3 malam kita tengok dia, tak ada semayang tahajud, tak ada baca Quran, tak ada berzikir, tak ada ngatik, duduk baring gitu, darah cetang duduk gitu. Faham tak ni? Jadi Imam Hanbali tak puas hati, tanya gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, betul, saya berbaring malam tu, saya dapat selesai 120 masalah. Kerana duk fikir macam mana nak jawab masalah, nak umat ini nak karang dalam kitab. Dia baring gitu. Nak fikir nak jawab masalah. Lepas tu dia kata tak, orang dia duk baring gitu. Pahala baik banyak daripada kita lagi. Kita laku tajuk je pas jahit pala-pala. Dah kena molek, dah boleh skepeng. Tak pula tidak ada ilmu, riak pula. Sebab apa tidak ada ilmu jadi riak? Sebab tidak hadir dalam majlis tentang tasawuf. Tasawuf kan membicarakan tentang riak, bagaimana membuang riak daripada diri. Riak itu menghapuskan amal. Tengok orang lain ni kan, kalau dia tahajud itu lihat dalam Facebook, nampak? Dan tahajud bunyi keting pukul 2 pagi, kita tengoklah Facebook, ting dan tahajud, nampak? Beres witir, nampak tak? Syaitan jahat dia. Dia kata, Syekh, awak tahajud 20 tahun tak ada seorang tahu. Buat status kan dalam Facebook, datang dia cocok barang. Kita pun okey tang, dia kata nampak tak? Akhirnya kita ni yang 20 tahun sujud kepada Allah dalam keadaan tersembunyi, jadilah kita tentera tang seritang, tentera syaitan. Mana menghebohkan apa yang telah kita amal untuk talabul manzilah fi qulubin nas bi amalil akhirah, menuntut keredaan, pujian hati-hati manusia dengan melakukan amal-amal. Nampak? Jadi kelebihan ilmu itu bila kita boleh tahu ta'arah kita betul atau tidak. Tahun 96 ayah cik ngajar Masjid Rusila, kitab Jawahirus Saniyah tentang air mustakmal dan air mutlak, yang ramai orang yang tak faham bab ni. Dalam kitab itu Syekh Daud Al-Fatani kata, bila kita mandi junub, air yang mercik dari badan kita mustakmal, memang mustakmal, ayah cik pun baca. Tapi bila masuk dalam bekas, dalam baldi yang air mutlak, air itu tetap mutlak, tak jadi mustakmal. Tapi kita tak mari. Orang mengajar pun tak mari. Jadi akhirnya duk pegang mana? Bila mercik masuk dalam qalah, air dalam qalah jadi mustakmal. Mercik dalam berdi, air dalam berdi jadi mustakmal. Mercik dalam laut, air laut jadi mustakmal lagi. Ini masalah. Pasal apa? Dengan keilmuan. Lepas tu belajar itu. Yang pertama sekali kita kena tengok daripada siapa kita ambil ilmu itu. Sekarang macam-macam orang cakap tentang ilmu. Hati-hatilah. Tak usah kata berguru, berkawan pun kena perhati, apatah lagi berguru. Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala pernah berkata, inna hadzal din ilmun, ini agama kita ni ilmu. Agama kita ni berdasarkan pengajian, dengan mengaji, dengan ta'allum, dengan berkitab. Ilmu kita ni agama. Nampak? Fal yanzur amman ta'khuduna dinakum, maka kamu perhati molek. Kalau mu nak ambil agamamu,
Perhati molek dari siapa yang kamu nak ambil. Kerana ramai pelik-pelik dia ni. Pelik-pelik begini. Nah, ada yang nak semayang, dia kata kita wajib nampak Kaabah dulu sebelum akad takbir. Tidak ada sah semayang. Dia main wah pelik. Kita tak pernah jumpa dalam mana satu kitab fiqh pun. Kena berdiri dulu atas Kaabah, kejam mata, bayang nampak Kaabah. Bila nampak Kaabah, bawah ke Allahu Akbar. Ni dia ambil tok guru mana tak tahu ni. Tidak ada seorang ulama sebut lagu tu. Tapi kalian manusia ni dia tak perhati daripada siapa dia ambil hukum syarak. Dia tak perhati. Ada orang dia sembelih lembu, pisau jatuh, nak sembelih kali kedua tak lihat, jadi bakar. Teruk saja lembu seekor 6,000. Apa? Pasal kawan dia kata tak sah jadi bakar. Kawanmu tu ulama ni, dia tidak ulama, dia pasal mozaik ini masalah. Sedangkan ulama kata kalau mu sembelih jatuh pisau, ambil dengan segera, sambut balik pisau kita tupur, kita pusing balik, belum dikira 2 kali. Syekh Atiyah Sakar sebut dalam kitab Ahsanil Kalam, kita sembelih terbalik lah, luka tapi terbalik. Bila terbalik, kita tekan kuat, darah juga tekak lembu, tapi pedih lah dia. Lembu balik mata, lembu kata bodoh, dia kata balik, pisau tu balik. Kita pun pusing pisau itu dengan cepat, hal kaunihi fara, hal keadaan pusing itu derah, kita sambung balik hak darah tadi, dikira sekali. Tapi banyak berlaku dalam tanah air kita, teruk saja seekor lembu. Kenapa? Golok jatuh konongnya, pisau jatuh, jadi kalau disembelih 2 kali tak boleh makan. Kenapa? Kerana orang ngajar tak mari dengar. Tu guru ada kitab tak? Tu kita tak pakai kitab. Dia ngajar mana? Dia tak ngajar, dia main dang pagi-pagi. Petang baru balik garik. La ilaha illallah. Tu guru lagu tu. Fal yanzur aman ta'khuduna dirakum. Perhati molek. Kalau mu nak buat tu guru, orang tu siapa dia? Kenapa? Kerana Nabi pesan, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, sintani wa sab'una finnar. Nampak? Wahai fil jannah. Umat aku ramai berbilion-bilion. Sekarang yang masih hidup ada lebih kurang 1.9 bilion orang Islam. Lebih kurang lah 1.9 bilion sekarang. 73 jenis ada. 72 puak dalam neraka. Apa tu kena hati-hati. 72 orang, 72 golongan, 72 firqah dalam api neraka daripada zaman Nabi sebut sampai ke kiamat. Jadi perhati molek. Ini orang cakap Quran, cakap hadis belaka. Kita takut dia itu merosakkan akidah kita. Batulah belajarlah sungguh-sungguh biar taharah kita betul, wuduk kita betul dan seumpamanya. Bila sebut ayat cik ni kita kenal lah tuan guru presiden kita. Dia ada 2 angka yang sinonim dengan diri tok guru, iaitu nombor 47 dengan nombor 76. Ingatlah 47 tu apa? Ayah cik lahir pada tahun 1947 di kampung Rusila Marang. Lama tak tahu pula kan. Orang tanya ayah cik lahir bila? Tak tahu lah, kita tak tahu. Kalau Mahatma Gandhi tahu. Biar kita tahu ulama-ulama kita. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi lahir 80 Hijrah. Orang tanya kita, Imam Hanafi bila lahir? 80 Hijrah. Imam Malik bila? 93 Hijrah. Imam Syafi'i bila? 150 Hijrah. Imam Hanbali bila? 164. Ayah cik bila lahir? 1947. Itu nombor 47. Dan nombor 47 ni maknanya juga sudah 47 tahun ayah cik kita mengajar di Rusila. Nampak? Sampai tahun 2023 47 tahun dah mengajar. Kalau orang mengaji 47 tahun, tak usah 47 tahun, 14 tahun jadi tok guru. Ngaji. Faham? Siapa sini ngaji 14 tahun? Nampak tak? Tak apalah, sehari je mari mu dapat jalan syurga dah.
man salaka tariqan ila talabil ilmi. Nabi kata barang siapa melalui satu jalan nak pergi dengar orang ngajar, sahalallahu lahu tariqan min turukil jannah. Allah akan mudahkan dia berjalan akhirat nanti kepada jalan-jalan syurga. Sekali mari. Tu guru ngajar 47 tahun. Bukan ngaji, mengajar. Ngajar lebih pada ngaji lagi. Itu nombor 47. Maksudnya Nabi bila ayah cik lahir pada tahun 1947 dan sudah 47 tahun menyampaikan ilmu agama di bumi Rusila ini. Satu lagi nombor 76. Apa dia 76? Iaitu nak mula mengajar tahun 1976 balik daripada Mesir. Nampak? Dah lagi 76, umurnya sekarang sudah 76 tahun. Bonus dah. Sedangkan Nabi kata a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 sampai 70. Lebih daripada itu tidak ramai. Nampak? Lebih, sedikit yang lebih daripada itu. Ada 97 pun ada. Tapi nak rayak, selagi ada usia ini, ambillah ilmu, ambillah harta benda yang dah ditinggalkan, dipersakai oleh para alim ulama. Al-anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini waris nabi-nabi. Maksud waris ni bukan waris nasab, waris keturunan. Waris ni mana mengambil saka. Nabi-nabi mati tak tinggal kotor sagar. Nabi-nabi tak tinggal mah, tak tinggal banglo semidi, tinggal ilmu. Siapa yang ambil ilmu? Ulama. Orang yang ambil harta ialah waris. Faham lagi? Kawan-kawan dah ambil harta. Jadi selagi ada ulama-ulama, apatah lagi yang dekat dengan kita, ambillah banyak-banyak harta yang ada di sisi mereka, iaitu ilmu. Dan tak ada, barulah kita menyesal. Tak usah kata orang mengajar, orang nyanyi pun kalau tak ada, baru orang menyesal. Piramli tak ada dah, baru nak uwi Tan Sri. Piramli tak ada dah, barulah nak kajilah itulah inilah. Padahal orang nyanyinya orang menyampaikan akan ilmu. Jadi kuliah Usila ni, saya mula-mula tengok hari tu tahun 80. Tahun 80 umurnya 16 tahun. Bukan mari lalu kat luar tu. Lagi tengok, ni kata orang ngajar Usila, masjid tiang tinggi gini atas pasir. Lalu kot ni ngemuter 2-3 buah, tak ada lesen. Lagi dulu lambat orang tua letak motor rebus kunci berapau. Kalau dok tak keman ni tamarang. Musing 2 kali pusing sutung, bom balik mula. Hari satu sehari tu mendak ramai-ramai. Bomba daripada Renggeh tu. Bomba bukan bomba negara, mendak lesen ada. Tahun 80. Kalau tak salah. Sampai sini tengok ayah cik ngajar, bangun. Lepas dua mendak lah. Orang bodoh tu. Tak tahu ke benda dengan seluar sekerak kat kepala lutut. Ni siapa sekarang masih hidup lagi, masih mengajar lagi. Dan cuma sekarang ini kita masuk pada zaman mana? Zaman yang Nabi sebut. Hak cakap betul, orang kata pelawak. Tak pelik. Tak pelik dah. Sebab tu dia tengok dalam Facebook, dalam TikTok. Hari-harinya caruknya, sopahnya maki hamu Tok Guru. Betul tak? Tok Guru kau kaya. Orang yang kata kau muflis. Muflis dah. Akhirat kaki tak boleh bayar piti. Faham? Bayar dengan pahala. Bila habis pahala kita bayar ke orang yang kita maki hamu, tak cukup, ambil dosa orang pikul atas belakang kita. Summa turihal finnar, kemudian lepor dalam api neraka. Jadi tak pelik. Apa lu ni ramai orang duduk maki caruk ke ulama. Bapak jahil, bapak rasuah, orang sanjung puja. Tidak betul. Nabi kata ini zaman ni yukazzabu fi hasadik, didustakan orang yang benar, wa yusaddaqu fi hal kazib,
orang yang cakap dusta orang kata betul, orang cakap betul orang kata pelawak. Nabi tambah lagi pula, wa yuqawwanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Pada zaman kita ni lah orang yang amanah, orang kata pengkhianat. Pada zaman kita inilah orang yang khianat, orang akan serah jawatan-jawatan yang banyak. Betul tak? Bapak khianat, bapak bahabitih, bapak rasuah, bapak menipu. Tak, kita puja, cium tangan dan sebagainya. Nah, pasal apa? Kerana Nabi ini bercakap dengan sidik, cakap no. Dia tak cakap pelawak macam kita. Nah, bila sampai saya kuno ala nasi sanawat khada'at, lagi akan berlaku atas zaman manusia ini masa yang sangat kacau bilau, sangat huru-hara. Inilah masanya. Cakap ngajar tafsir, ngajar fiqh, ngajar hadis, penunggang agama. Dah mana betul tu? Hak ada 30 kes. Hak nu, hak bahagari tu betul. Hak banduang ni betul. Hak ni betul. Puapok ni betul. Cakap agama salah. Jadi tidak pelik. Faham lagi? Kita kena bersama dengan Islam dulu, kini dan selama. Ala inna rahal Islam dairah faduru ma'al Islam. Kamu ingat molek, Islam itu kadang di atas, kadang di bawah. Tak kira di mana Islam berada. Nampak? Kita sentiasa bersama dengan Islam. Ala innal kitaba wasultana sayab tarikan fakunu ma'al kitab. Hati-hati, nanti hukum Al-Quran akan bercanggah dengan pemerintah. Al-Quran kata haram, pemerintah kata tak apa. Quran kata wajib, pemerintah kata jangan, tak boleh, tak molek. Fakunu ma'al kitab. Kalau mu nak masuk syurga, mu kena ikut kitab sama. Jangan masuk belah orang yang menyalahi kitab. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, walaupun yang salah tu bapakmu atau anak-anak kamu. Kerana jalan kita ini jalan satu lorong saja, tak boleh pusing dah, iaitu kita nak syurga Allah. Tak akan dapat syurga Allah kalau kita derhaka kepada pesanan Nabi, arahan Nabi, perintah-perintah Nabi. Akhir sekali sebuah hadis Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku akan masuk dalam syurga, illa man aba, melainkan orang yang tak mau masuk. Fama ya Rasulullah, adakah umatmu yang tak mau masuk syurga wahai Rasulullah? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah, orang yang ikut aku saja masuk syurga. Wa man asani, siapa yang tak ikut perintah aku, faqad aba, dia tidak mahu masuk ke dalam syurga. Bila tak masuk dalam syurga, balik pada ayat Allah, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Akhirat ada dua saja, tidak ada lorong ketiga. Satu lorong ke syurga, satu lorong ke neraka, wal iyadzabillah. Mudah-mudahan pada masa-masa mendatang kita ramaikan lagi kuliah duha tuan guru kita ayah cik. Semoga kita lebih meriah, lebih redha Allah datang kepada kita, hidup kita lebih banyak rahmat. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kali yang lain. Semoga Allah panjangkan usia ayah cik dan diberkati hidupnya dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.